Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kami akan membuat pembentangan tentang laporan kami bagi subjek PAKK 1112 iaitu kemahiran hidup praktik untuk pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Hafiz Haikal bin Ibrahim daripada kelas PAKKA bersama rakan saya Muhammad Alfi Syahrin bin Hazrul daripada kelas PAKKA juga. Baiklah, pengenalan bagi laporan kami. Pada 22 Ogos 2022 yang lalu, pelajar PPI SMP Ambilan Jun 2022, kelas pendidikan awal kanak-kanak telah memulakan projek bagi kursus kemahiran hidup praktik ataupun kodnya PAKK 1112 di bawah bimbingan Encik Zainuddin bin Ramli sebanyak 4 projek yang dilaksanakan oleh kesemua pelajar. Keempat projek tersebut ialah projek menanam, menternak ikan hiasan, memasak dan juga projek menjahit. Baiklah, untuk projek yang pertama iaitu projek memanam ataupun di dalam silibus ialah projek asas tanaman. Kami telah ditugaskan untuk menanam pelbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan yang perlu kami tanam adalah tumbuhan jenis berbuah, umbisi, berdaun, berbunga dan juga menjalar. Selepas mendapat taklimat daripada pensyarah kami iaitu Encik Zainuddin bin Ramli, kami terus membahagi kumpulan dengan membuat undian bagi menetapkan jenis tumbuhan yang akan ditanam pada setiap kumpulan. Jadi keputusannya ada pelajar yang mendapat tumbuhan jenis berbuah, ada pelajar yang perlu menanam tumbuhan jenis umbisi, ada yang perlu menanam tumbuhan jenis berdaun, berbunga dan ada juga yang akan menanam tumbuhan jenis menjalar. Jadi sebenarnya apakah objektif projek asas tanaman ini? Yang pertama adalah untuk menguasai kemahiran bercucuk tanam dan menanam pelbagai jenis tumbuhan. Yang kedua pula ianya adalah untuk memperkenalkan guru-guru pelatih ataupun siswa dan siswi ini kepada jenis-jenis tumbuhan seperti tumbuhan jenis umbisi, berbunga, berbuah, berdaun dan menjalar. Ia juga dapat mengasahlah kemahiran kita menanam sesuatu tumbuhan tersebut. Baiklah, untuk menanam sesuatu tumbuhan, pastinya kita memerlukan alatan untuk kita gunakan. Sebagai contoh, kami ada gunakan pasu bunga, ada setengah pelajar yang menggunakan pasu bunga dan ada yang tidak. Kami juga menggunakan baja. Kami juga menggunakan biji benih untuk menanam sesuatu tumbuhan tersebut. Kami juga menggunakan cangkul untuk menggembur tanah. Ada yang menggunakan cangkul besar dan ada yang menggunakan cangkul kecil. Kami juga menggunakan sarung tangan dan juga menggunakan tanah organik dan juga kami menggunakan pencakar tanah. Baiklah, kita ke proses penanaman pokok. Jadi, setelah membuat undian, saya dan Alfi telah menerima jenis tumbuhan iaitu jenis yang berbuah. Jadi, kami berdua telah merancang dan juga telah menentukan apa tumbuhan yang kami ingin tanam dan kami telah memilih untuk menanam pokok tomato berdekatan dengan prasekolah kami. Jadi kami telah menyediakan kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan penanaman. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam gambar, di bersebelahan dengan prasekolah kami ada tempat untuk yang disediakan khas untuk menanam pokok-pokok. Jadi kami menggunakan kawasan tersebut untuk menanam pokok tomato yang kami telah rancang tadi. Dan dari sini kita dapat lihat kami mengumpulkan tanah untuk dibawa ke kawasan penanaman di mana ia berdekatan dengan prasekolah kami dan juga di situ dapat lihat kami menggembur tanah untuk menanam biji benih tomato tersebut. Baiklah, kita terus ke kemenjadian tumbuhan kami iaitu pokok tomato kami dan di sini saya ingin cakap Alhamdulillah selepas dijaga dengan baik pokok tomato kami dapat tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baiklah. Pertumbuhan dan di gambar raja pertama kita dapat lihat pertumbuhan pokok selepas beberapa minggu kita dapat lihat anak pokok menjadi selepas kami tanam biji benih tersebut dan juga pertumbuhan pokok pada gambar raja kedua, pertumbuhan pokok pada minggu yang berikutnya. Alhamdulillah pokok kami agak bertumbuh dengan baik dan juga pada gambar raja yang ketiga, pokok tomato kami semakin tinggi dan tumbuh dengan baik dan sekarang progresnya agak baik dan kami sedang menunggu untuk buah tomato itu menjadi. Baiklah, kita ke laporan yang seterusnya iaitu pemeriksaan pokok oleh pensyarah subjek PAKK 1112 iaitu pensyarah kami
Encik Zainuddin bin Ramli ada mengunjungi prasekolah bagi melakukan pemeriksaan dan juga menilai markah projek asas tanaman masing-masing. Dan Alhamdulillah setakat yang kami dapat tahu, kesemuanya mendapat markah yang baik dan mendapat pujian daripada Encik Zainuddin sendiri. Dan Alhamdulillah pokok kami daripada kelas PAKKA dan juga PAKKB menjadi dengan baik. Baiklah, kita ke laporan bagi projek yang seterusnya iaitu penyediaan ikan hiasan. Baiklah, di sini kami dikehendaki untuk menyediakan dan memelihara ikan hiasan bagi projek asas penyediaan ikan hiasan kami. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk menghias akuarium dengan cantik sebagai tempat tinggal untuk hiasan kami duduk. Di mana di sini kami diberi masa selama 2 minggu untuk menjalankan projek ini setelah mendengar taklimat daripada pensyarah kami Encik Zainuddin bin Ramli dengan baik. Dan ya, dalam masa 2 minggu itu kami dapat siapkan projek ini dengan baik. Baiklah, objektif bagi projek ini adalah yang pertama untuk mendedahkan kepada siswa dan siswi tentang kaedah penjagaan ikan hiasan yang sebetul-betulnya. Bagaimana kita memberi makan mereka, bagaimana kita memberi makan ikan tersebut, bagaimana kita menjaga air ataupun menukar air mereka. Dan juga yang kedua pula, meningkatkan kreativiti siswa dan siswi dalam penghiasan akuarium. Di mana sebentar lagi kita dapat lihat bagaimana siswa dan siswi menghias akuarium mereka dengan baik dan cantik. Baiklah, dengan masa yang diberikan iaitu 2 minggu tersebut, kami pelajar-pelajar PKK ada berbincang untuk membuat pembelian akuarium. Jadi kami merancang untuk membeli akuarium yang sesuai untuk memelihara ikan hiasan kami. Setelah berbincang, kami membuat keputusan untuk membeli jenis akuarium yang sama untuk semua pelajar kelas PKK. Jadi di sini bendahari kelas PAKKA dan juga PAKKB memainkan peranan penting lah untuk mengutip duit untuk membeli akuarium ini secara dalam talian. Dan juga apabila akuarium itu sampai, semua pelajar telah mengambil akuarium tersebut dan ada yang menempatkannya di dalam bilik untuk membuat penghiasan dahulu dan ada juga yang menempatkannya di dalam prasekolah. Dan kita dapat lihat akuarium ini datang dengan pelbagai warna. Ada yang berwarna merah jambu, ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna biru. Jadi ini sedikit sebanyak membantu pelajar-pelajar mengenal pasti yang mana satu akuarium mereka sendirilah dan mengelakkan kekeliruan di situ. Baiklah, bagi penyediaan ikan hiasan juga. Dalam masa 2 minggu itu kami rasa masa itu adalah mencukupi dan kami diberikan masa dan waktu juga untuk memilih ikan yang ingin kami pelihara dan juga membeli akuarium yang sesuai untuk ikan hiasan tersebut tinggal. Dan kita dapat lihat tadi, kami telah pun membeli akuarium yang sesuai bagi kami untuk semua jenis ikan hiasan ini tinggal. Dan juga selepas itu barulah kami membeli ikan hiasan itu untuk ditempatkan di dalam akuarium tersebut. Dan ketika membeli ikan hiasan ini, ada juga yang membeli hiasan mereka yang ingin ditempatkan di dalam perhiasan yang ingin ditempatkan di dalam akuarium tersebut. Ada juga yang menggunakan kreativiti mereka sendiri ataupun kita boleh kata DIY untuk menempatkan perhiasan mereka di dalam akuarium tersebut lah untuk mempercantikkan lagi akuarium mereka dan mempercantikkan lagi tempat tinggal bagi ikan hiasan mereka lah. Dan juga ikan hiasan dan terdapat berbagai jenis ikan hiasan yang dibeli oleh pelajar-pelajar PKK. Contohnya ada ikan gapi, ada ikan glowfish dan pelbagai lagi. Baiklah, bagi laporan yang seterusnya untuk penyediaan ikan hiasan kami. Di sini kita dapat lihat di gambar ini bagaimana kami memperhias akuarium kami dengan meletakkan seperti pelbagai perhiasan seperti batu-batu ataupun pokok-pokok. Ada yang menggunakan pokok hidup, ada yang menggunakan pokok biasa ataupun pokok perhiasan, dan juga meletakkan pelbagai jenis perhiasan, contohnya rumah, ada yang juga meletakkan seperti cengkerang atau pelbagai jenis lagi, dan juga menempatkan ikan hiasan mereka sendiri. Dan di sini kami memelihara ikan jenis glowfish dan juga membuat beberapa perhiasan di dalam akuarium bagi menampakkan suasana yang menarik untuk menarik minat mereka yang ingin melihat akuarium kami lah.
Dan yang menariknya, ketika kami membawa akuarium ini ke prasekolah, ada sempat bertemu dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Mereka memuji cara hasil kerja kami dan juga memuji kami kerana perhiasan yang kami buat adalah cantik dan juga menarik. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfisyah bin Hazrul. Saya akan sambung pembentangan kami yang seterusnya. Projek yang ketiga kami laksanakan iaitu projek asas penyediaan makanan. Kami telah ditugaskan untuk menyediakan makanan dalam suatu majlis yang dihadiri oleh pensyarah dan siswa serta siswi yang di bawah unit Jabatan Pengajian Melayu JPM. Maka penilaian kami dinilai berdasarkan cara kami hidangkan makanan dan gerak kerja kami sepanjang tempoh majlis ini berlangsung. Objektif projek ini yang pertama untuk melatih guru pelatih dalam menguruskan penyediaan makanan. Yang kedua, mencukir bakat dan kemahiran dalam memasak dalam kalangan guru pelatih. Yang ketiga, memupuk sifat kerjasama dalam pasukan ketika menjalankan tugasan projek. Okey, seterusnya kami dapat mengetahui komponen utama dalam memasak. Yang pertama, mengetahui langkah-langkah keselamatan di bilik masakan. Keselamatan ini sangat penting sewaktu memasak agar tidak berlakunya perkara yang tidak diingini seperti contoh kemalangan, kecederaan, kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, kami mengetahui dan mengamalkan penjagaan kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam masak agar makanan yang dihasilkan bersih dan selamat untuk dimakan. Yang ketiga, pula mengenal alatan masakan dan fungsinya. Alatan memasak ni punya banyak, sebagai contohnya pisau. Pisau mempunyai pelbagai jenis pisau dan fungsinya berbeza-beza. Sebagai contoh, pisau memotong sayur. Pisau memotong sayur digunakan untuk memotong sayur. Manakala pisau memotong daging digunakan khas untuk memotong daging. Yang keempat pula, mengenal dan mengetahui cara menyimpan bahan mentah. Bahan mentah ni perlu disimpan di freezer atau peti ais, peti sejuk untuk segar, untuk mengekalkan kesegaran dan akan tahan lama. Mentah tersebut akan tahan lama. Yang terakhir, menyedia dan mengaplikasikan pengetahuan masakan ke dalam kehidupan sebenar. Okey, kemudian tarikh, masa dan tempat majlis ini. Tarikhnya 11 November 2022, masa pula 8 pagi hingga 7 petang, bertempat di bangunan prasekolah Seri Cempaka. Berikut merupakan jawatankuasa program yang terlibat. Pengurusi Nur Al-Farafisha Sofia binti Roslan, manakala anak pengurusinya Siti Nur Syazuna binti Dola, dan jawatankuasa yang lain-lain. Seperti yang kita dapat lihat, saya sendiri mempunyai jawatan sebagai naib setiausaha. Okey, berikut merupakan AJK yang telah kami tubuhkan. AJK yang pertama, AJK barang. AJK barang ini bertanggungjawab dalam menyediakan barang-barang keperluan untuk kami memasak. Yang kedua pula, AJK khemah. AJK khemah pula berperanan untuk menyediakan khemah yang untuk digunakan sepanjang tempoh majlis ini berlangsung. Yang ketiga pula, AJK menu. AJK menu bertanggungjawab untuk memilih menu yang sesuai untuk kami masak dalam majlis ini. Yang keempat pula, AJK peralatan. AJK peralatan ini bertanggungjawab untuk menyediakan peralatan kami untuk memasak. Okey, setiap AJK ini memainkan peranan penting dalam melancarkan majlis ini dan majlis ini dapat berlangsung dengan penuh jaya. Seterusnya, saya akan menceritakan sebuah sedikit gerak kerja kami sepanjang tempoh majlis ini berlangsung. Beberapa minggu sebelum berlangsungnya majlis, kami telah melakukan persiapan dengan memilih dan melantik ahli jawatankuasa bagi berbincang dan merancang majlis tersebut. Berikut merupakan gambar kami mesyuarat bagi menentukan ahli jawatankuasa yang terlibat. Selepas habis mesyuarat dan pelantikan ahli jawatankuasa, AJK menu terus membincangkan menu yang ingin disediakan ketika majlis tersebut.
Okey, seterusnya persediaan yang telah kami lakukan sebelum majlis berlangsung. Kami telah bersama-sama bekerjasama memulakan persediaan dengan menyusun kerusi meja, mengemas membersihkan tempat kawasan, memasak hidangan, mengangkat kemah dan sebagainya. Hal ini bagi membuat persiapan sebelum majlis akan berlangsung. Berikut gambar kami gambar sepanjang tempoh persediaan sebelum majlis berlangsung. 11 November 2022 iaitu di mana tarikh yang sangat dinanti-nantikan iaitu tarikh majlis ini berlangsung. Suasana semasa majlis berlangsung sangat meriah yang ditetangi banyak siswa dan siswi dan juga pensyarah. Ketua Pengarah APG Kampus Perlis, Tuan Haji Abdul Mahimin bin Osman turut berkesempatan hadir dalam majlis makan-makan tersebut. Ketua Unit Jabatan Pengajian Melayu, JPM, Encik Muhammad Nizam bin Hamid turut hadir dan makan bersama dalam majlis tersebut. Pensyarah-pensyarah lain di bawah Unit Jabatan Pengajian Melayu, JPM, juga hadir dan makan bersama-sama dalam majlis ini. Selanjutnya, berikut merupakan gambar suasana sepanjang tempoh majlis ini berlangsung. Siswa dan siswi yang terdiri daripada PPI SMP sehingga PI SMP SM4 daripada unit Bahasa Melayu yang hadir makan beramai-ramai memeriahkan majlis ini. Gambar yang kedua, lauk pauk yang beraneka yang telah kami sediakan dan dihidangkan kepada siswa dan siswi serta pensyarah semasa dalam majlis tersebut. Seterusnya, projek yang terakhir yang telah kami lakukan iaitu projek asas jahitan. Kami telah diberi tugasan pentadsiran berterusan untuk menjahit. Kami dikehendaki untuk menghadiri kursus menjahit di Kolej Komuniti Arau selama 3 hari bermula 12 November 2022 sehingga 14 November 2022. Jadi, kami dibagikan kepada 3 kumpulan untuk kursus tersebut. Kami dibimbing dan diberi tunjuk ajar oleh tenaga pengajar di sana sepanjang tempoh kursus tersebut. Okey, objektif pertama projek ini iaitu menguasai kemahiran asas jahitan. Yang kedua, mengetahui barang dan peralatan untuk menjahit. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi. Yang keempat, melatih dalam mengaplikasikan pengetahuan menjahit dalam kehidupan harian. Okey, baik. Berikut merupakan kumpulan yang telah kami bahagikan. Kumpulan yang pertama, sesi pertama Sabtu 12 November 2022. Kumpulan kedua, sesi kedua Ahad 13 November 2022. Kumpulan tiga, sesi ketiga Isnin 14 November 2022. Kursus ini bermula pada jam 8 pagi hingga tamat pada jam 5 petang. Kemudian, saya akan menceritakan sedikit gerak kerja kami sepanjang kursus jahitan ini berlangsung. Selepas selesai mendengar taklimat yang disampaikan oleh tenaga pengajar di Kolej Komuniti, kami diminta untuk menghasilkan sebuah apron dan dipantau oleh tenaga pengajar tersebut. Kelengkapan seperti peralatan dan mesin menjahit telah disediakan di sana. Kami juga diberikan buku panduan untuk menjahit apron. Berikut merupakan hasil kerja iaitu contoh apron yang telah siap kami hasilkan. Kami di situ dapat belajar cara untuk menjahit apron dan membuat apron sepanjang tempoh kursus ini berlangsung. Yang terakhir, penutup. Setelah selesainya kursus asas jahitan, maka berakhirlah sudah kesemua projek kerja khusus yang ditugaskan kepada kami. Banyak kebaikan yang kami peroleh sepanjang tempoh program tersebut. Yang pertama, semua pelajar pendidikan awal kanak-kanak PAKK dapat bekerjasama dalam melakukan kerja secara berkumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan aktiviti yang kami jalankan sepanjang tempoh program ini banyak dilakukan secara bersama-sama dan dalam berkumpulan. Yang kedua pula, siswa dan siswi dapat belajar banyak perkara baharu dan kemahiran-kemahiran yang baru. Sebagai contohnya, kemahiran memasak, kemahiran bercucuk tanam, kemahiran menjahit dan memelihara ikan hiasan. Yang ketiga, pelajar-pelajar
pendidikan awal kanak-kanak juga dapat pengalaman baharu dalam menguruskan sesuatu program yang ingin dijalankan. Okey, berakhirlah sudah dengan kami. Sekian, terima kasih.